Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 November bersama saya Kemilia Nur Azlan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mengambil peduli tentang fitnah sesetengah pihak yang menggelarkan dirinya sebagai ejen Israel. Sebaliknya, beliau tekad untuk menumpukan masa dan tenaganya dalam membangunkan ekonomi dan kepentingan rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam perhimpunan bulanan pertamanya dengan kaki tangan awam di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Sebab tu saya di peringkat awal beberapa hari ini saya tak peduli yang segala fitnah lah, ejen Israel lah, semua saya tidak peduli. Saya nak tumpu soal kerja. Kerana soal ejen ni sudah tahu, saya ejen banyak negara. Amerika, Israel, India, sekarang Turki. Jadi saya mengatasi 007 dalam banyak hal. Jadi saya harap kita tumpu soal kerja. Sementara itu, Anwar menggesa penjawat awam bersama-sama membawa semangat perubahan agar negara dapat kembali ke era kegemilangannya. Jadi saya ambil kesempatan ini hanya lebih banyak untuk mengajak saudara merayu supaya bersama-sama dalam minat, semangat untuk membawa islah, perubahan ke arah kebaikan. Tidak mungkin saya berjaya sekiranya tunggak perkhidmatan awam ini tidak sepenuhnya bersama saya. Sementara itu, Wan Saiful Wan Jan hari ini mendakwa Anwar Ibrahim gagal memberi jaminan bahawa pentadbirannya tidak akan menjalankan witch hunt terhadap pegawai-pegawai kerajaan. Ketua Penerangan Bersatu itu berkata demikian merujuk kepada ucapan Perdana Menteri itu pada perhimpunan bulanan di Dataran Perdana Putra di Putrajaya hari ini. Dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini, Ahli Parlimen Tasik Glugur itu mendakwa Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dengan bongkak mengugut akan mencari penjawat awam yang sekadar menjalankan tugasan mereka. Dia merujuk kenyataan Ahli Parlimen Pandan itu yang memberi amaran kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki bahawa kerajaan baharu Pakatan Harapan akan membuka semula siasatan berhubung dakwaan skandal pegangan sahamnya. Rafizi semasa dalam kempen PRU15 di Johor Bahru telah memberi amaran kepada Azam susulan beberapa serbuan SPRM ke atas syarikatnya Invoke Solution Sdn Bhd yang didakwanya bermotifkan politik. Wan Saiful mendakwa isyarat pertama institusi-institusi penting negara berada dalam keadaan bahaya ialah sekiranya ada pegawai-pegawai kanan kerajaan ditukar atau diberhentikan atas sebab dendam politik kerajaan PH. Anwar dalam ucapan sulunya pagi tadi menegaskan dia tidak berminat untuk mengorek kisah lalu dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini. Menurut Anwar, perkara yang lebih penting ketika ini adalah mengembalikan imej perkhidmatan awam yang semakin merosot ke tahap lebih tinggi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengarahkan polis mengambil tindakan terhadap pihak yang membuat fitnah atau mengeluarkan kenyataan keterlaluan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil yang mendedahkan perkara itu dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan semalam. Beliau ada menzahirkan bahawa beliau tidak berhasrat mengambil apa-apa tindakan kepada mereka yang memberi kritikan sama ada terhadap capal, slipper dan sebagainya sebagai contoh, tetapi we draw the line kepada elemen-elemen seperti fitnah, tuduhan ejen Israel dan beliau telah meminta pihak polis untuk mengambil tindakan. Sementara itu, dalam satu kenyataan hari ini, Bukit Aman mengesahkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang akan disiasat atas tuduhan memfitnah dan mengganggu ketenteraman awam. Ia berhubung kenyataan Hadi yang mendakwa bahawa Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Setiausaha Polis Nur Syah Muhammad Saaduddin berkata, siasatan polis itu susulan telah menerima laporan berhubung tuduhan tersebut. Kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 504, Seksyen 500 Kanun Kesisaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Dalam pada itu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan pihaknya tidak mempunyai masalah dengan kenyataan pemimpin Pakatan Harapan yang mahu polis menyiasat pemimpin parti itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program ceramah sempena pilihan raya kecil Dun Tioman Pahang malam tadi. Pagi tadi Fahmi Fazil dia kata buat report polis mengenai dakwaan DAP. Report boleh lah. Saya dia pergi bukan aman. Tak apa. Itulah. Tak apa. Report. Apa lagi? Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan polis mengambil tindakan terhadap pihak yang membuat fitnah atau mengeluarkan kenyataan keterlaluan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil yang mendedahkan perkara itu dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Presiden PH semalam. Kempen menjelang PRU ke-15 dan hari-hari selepasnya menyaksikan sesetengah pihak memainkan sentimen kaum dan agama untuk mengolah sokongan terhadap pihak tertentu. Antara isu yang dibangkitkan ialah kononnya tragedi 13 Mei akan berlaku sekali lagi jika PH diberi sokongan untuk menjadi kerajaan. Semalam Malaysia Kini juga melaporkan Abdul Hadi menuduh DAP mempromosikan Islamofobia di negara ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Prinsip UMNO yang menolak sebarang kerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim, Parti DAP dan Persatu sebelum ini adalah hanya untuk berdepan PRU 15. Demikian kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan hari ini. Malah menurut Zahid dalam satu hantaran di Facebooknya itu, kerjasama yang dibentuk di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan yang juga dianggotai oleh DAP selepas PRU 15 tidak mengabaikan prinsip UMNO. Zahid juga berkata kerjasama parti-parti politik yang berlaku sekarang atas titah Yang di-Pertuan Agong yang mahukan sebuah kerajaan perpaduan dibentuk. Zahid yang juga adalah pengerusi BN berkata, selepas PRU 15, rakyat seharusnya merapatkan barisan. Menurut Zahid, kerjasama politik itu tidak akan menghilangkan identiti UMNO sebagai wadah perjuangan Melayu dan Islam. Zahid juga menegaskan UMNO menolak parti politik menggunakan agama untuk berpolitik. Mengenai kerjasama BN dan PH di Perak dan Pahang, Zahid berkata, kerjasama itu untuk memastikan kestabilan dalam kerajaan negeri yang dibentuk selepas pilihan raya. Berita seterusnya, Amanah dan Pakatan Harapan bersetuju untuk memberi laluan kepada calon BN bertanding dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Tioman. Setiausaha Agong Amanah Dr. Muhammad Hatta Ramli berkata, langkah tersebut diambil sebagai menunjukkan kesepakatan Kerajaan Negeri Pahang dan Putrajaya. Dalam kenyataan yang dikeluarkan tengah hari ini, Muhammad Hatta berkata, Amanah memandang PRK Pulau Tioman sebagai pertembungan di antara Kerajaan Baru Pahang dengan sekelompok ekstremis kaum dan agama. Keadaan itu katanya perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. PRK Tioman diadakan pada 7 Disember ini selepas salah seorang calon bagi DUN tersebut, Mat Yunus Ramli, meninggal dunia beberapa jam sebelum pilihan raya umum PRU ke-15 dijalankan pada 19 November lalu. Mat Yunus 61 tahun merupakan calon dari PAS yang sepatutnya mewakili PN. Selain Mat Yunus, ada 4 lagi calon yang berdaftar pada 19 November lalu, iaitu Muhammad Johari Hussein dari BN, Muhammad Fadli Muhammad Ramli dari PH, Osman Abu Bakar dari Pejuang serta Sulaiman Bakar dari Bebas. Muhammad Johari merupakan penyandang kerusi tersebut. Untuk PRK kali ini, PN menamakan Nur Idayu Hashim sebagai calon baru mereka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.